Salam kak, apa khabar? Dia beli bunga, ambil video tak cantik, dia direct dengan bunga ni. Ke sini sikit, bunga ni ke sana. Background dia, background bunga sama bunga tak lawak ni ke sini ni. Ni kat sini. Okey, bawa dia begini. Boleh start? Ya. Start boleh start. Kelas. Pasal dia berletak-letak. Aduh. Mengeluh. Mengeluh campur boring je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah kita dapat berhimpun lagi sekali lagi di dalam dewan ini untuk sama-sama kita sebentar nanti adakan sesi penyampaian sijil tanda penghargaan bagi pihak Lembaga Mentadbir Masjid An-Nur di atas semua peserta yang menghadiri majlis tadarus Al-Quran sepanjang bulan Ramadan pada tahun ini. Sebelum tu saya cuma nak tanya, semalam berapa ramai yang datang Quran Awal? Ramai Quran Awal? Ramai? Berapa orang ada? Kita berdua berapa orang ya? Ramai, alhamdulillah. Saya pula pergi karaoke awal. Tak adalah. Sebenarnya Quran awal ni Muiz buat last minute. Saya orang dah booking saya daripada bulan lepas lagi. So saya di juri, diorang ada apa semalam dekat bazar. Oh ini karaoke nasyid lah konon kan, panggil saya jadi juri lah. Okey lah, saya pun layankan lah. Ni sisi program Bazar Utara. Saya ingat tak ada apa-apa kan. Okey lah, saya datang je lah kat sana. Tapi bila Muiz dah buat last minute, saya tak boleh cancel lah. Kalau saya nak cancel tak sedap. Saya dah buat janji dengan MAC dan Woodland PMAC dia daripada Ace the Place. Jadi saya nak cancel pun saya tak sedap lah. Pasal saya dah janji saya akan jadi juri. Sebab sajalah nak backing diorang kita kadang-kadang kita kena support lah. Diorang pun masyarakat kita juga. Kita kena kasi sokongan. Sebab apa saya terus serta? Sebab diorang kata karaoke ni cuma pertandingan karaoke nasyid je tak. Kalau nasyid okey saya bilang. Sebab dalam Islam sebenarnya nasyid ni kalau kita menghayati seni kata dia pun berbentuk dakwah. Dia dakwah ni boleh datang dengan berbagai cara lah. Ada melalui muzik, dakwah ni bukan ngaji Quran aja ke lah. Dakwah juga boleh datang daripada, kalau orang yang minat cerpen dia akan tulis cerpen mengenai dakwah. Sajak, mengadakan sajak memang boleh. Nak menulis sajak saya tak pandai. Memang betul, ada orang pandai tulis sajak, ada dia buat cerita-cerita yang senario masyarakat kita dan sebagainya untuk mendapatkan gambaran bahawa dakwah ni sebenarnya universal. Dia boleh diperbagaikan. Okey, sebelum kita teruskan sesi ini, insya-Allah hari ini saya akan membuat sedikit tazkirah ringkas sementara menunggu Tuan Haji Khalid dan juga Puan Kalsum akan turun bersama kita di sini, yang mana saya dimaklumkan mereka akan berada di sini dalam sekitar jam 11. Jadi sementara ada waktu ni, saya akan buat sedikit tazkirah ringkas dan mengharapkan semoga tazkirah ringkas ini juga akan memberikan kita manfaat bersama, insya-Allah. Baik, tadi saya ada sentuh tentang dakwah ni boleh berbagai cara. Kalau siapa yang biasa datang kelas saya, mereka mungkin perasan saya pun selalu kadang-kadang menyelitkan beberapa humor untuk kita mengambil ibrah atau pengajaran daripada dia melalui video, kadang-kadang audio selalunya audio dan video yang saya gambarkan selalunya adalah mesej-mesej yang sebenarnya saya nak sampaikan kepada semua para pelajar saya bahawa di dalam setiap audio video ni memang ada pengajaran dia.
Kebanyakan saya selalu petik daripada filem-filem Allahyarham P.Ramlee. Okey, P.Ramlee ni satu kreativiti dia. Sebenarnya apa yang saya lihat, dia ni pun bukan calang-calang orang, dia pun ada background agama yang agak kukuh juga. Kalau dengar dia nyanyi, sebenarnya dia ada lagu yang saya perasan dia ada masukkan bab tajwid juga, kalau siapa perasan. Dia ada daripada kokolanya kan, dia ada daripada apa. Memang saya agak respect lah Allahyarham P.Ramlee ni. Okey, jadi sebelum saya teruskan ni, saya cuma nak ambil lagi satu ibrah. Kita dengar ni petikan audio je, saya tak nak buka video pasal saya tak nak buka projektor. Kita dengar petikan audio ni dan kita tengok apa pula pengajaran daripada audio ni. InsyaAllah sama-sama kita dapat manfaatkan. Ada surat dah. Apa dah terpusing-pusing cari dia mereka baca sekali sampai Al-Kisah Al-Kisah maka tersebutlah kisah Sungkan datang ramai-ramai menghadap ke bawah dunia yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai sultan kita? Tak tahu baca benar. Tengok aku baca. Alhamdulillah. Betul baca ya? Ya Allah, dekatlah sikit. Yang tak boleh. Oh, nak kecil lah. Aja mata ketinggalan lah. Panas sudah lah. Kalau tu ni memang buta kurung. Kau tengok buat. Kau tahu lah. Dia tu beri syarat. Ni orang baca dah kami nak hati lah. Cuba baca. Baca ya. Wal fadang pati ta'adudil pokok kayu panas utari ya anakku padang pasir tak ada pokok kayu panas terik lah. Okey, itu sikit saya ambil dulu. Boleh? Apa cerita tu tadi? Cerita apa agak-agak? Pendekar Bujang Lapuk. Macam tahu peminat Pendekar Bujang Lapuk lah ni. Betul ke Pendekar Bujang Lapuk? Itu tadi adalah petikan daripada filem Pendekar Bujang Lapuk. Tak? Okey, kita nampak sesuatu benda ni bergantung pada sudut pandangan kita. Begitu juga dalam Islam. Begitu juga dalam Al-Quran. Mengikut pada pandangan sudut individu, bergantung kepada ilmu individu. Kalau kita ambil secara dasarnya, filem tadi memang agak lawak jenaka sikit. Kita boleh tertawa dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita ambil daripada sudut ilmu Al-Quran, ia menjadi satu sindiran kepada masyarakat kita. Sebab saya suka P.Ramlee ni, dia suka ambil senario masyarakat. Banyak cerita antara dua darjat. Memang ini terjadi dalam masyarakat kita. Banyak kata cerita Anakku Sazali kan, memang terjadi. Kita kena terima kenyataan antara kelemahan masyarakat kita. Kalau tentang surat tadi, siapa Haji Sattar pun tak boleh baca, dia pas Sudin pun tak boleh juga, dia pas P.Ramlee pun tak boleh. Siapa yang bacalah surat tu? Ani Jasmine Ani Jasmine yang baca. Okey, kalau daripada sudut Al-Quran, apa yang saya nak terangkan kat sini, kita boleh lihat itu merupakan satu senario masyarakat kita. Ramai yang tak pandai baca Quran. Agree tak agak-agak kalau saya cakap ramai? Kalau yang pandai tak ramai tau. Yang tak pandai ni ramai. Setuju tak? Alhamdulillah, kita yang dah pandai baca, kita ni sebenarnya mempunyai tugas untuk mengajar orang pula. Boleh? Kalau kita tak mengajar sampai bila pun masyarakat kita macam tu juga, pimai-pimai tang tu. Jangan takutlah nak ajar diorang. Diorang tak pandai, baca je Iqra. Takkan tak boleh lah. Awak dah khatam tau, takkan tak boleh ajar Iqra. Ajar. Tak apa, sikit-sikit yang mana kita tahu je kita ajar ke. Ini bukan saya suruh, Nabi suruh. Rasulullah SAW telah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Maknanya apa? Sebaik-baik mereka yang belajar baca Al-Quran adalah mereka yang mengajarkannya. Kita kena ajar.
Macam mana nak ajar saya tak pandai? Tak apa. Nabi kata apa lagi satu hadis yang lain pula? Balighu anni walau ayah. Ajarkanlah ataupun sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Maknanya sikitlah, jangan banyak-banyak. Kalau tahu banyak, ajar banyak. Kita kena kongsi. Ilmu ni dia tak boleh ada sifat nafsi-nafsi macam sendiri, tak. Kita kongsi. Masyarakat kita pun sebenarnya sebahagian daripada kita juga. Kita ni kena hidup bermasyarakat. Ini kepentingan kalau kita tengok daripada filem tadi dia cuma beri sindiran. Penghabisan yang boleh baca si Arni seseorang je yang boleh baca surat tu lah. Maknanya Arni tu ibaratkan boleh baca Quran lah. Contoh dia macam tu. Kalau kita nak ambil gambaran daripada cerita tadi. Baik, sekarang saya nak cerita bab ilmu pula. Ilmu yang saya akan kaitkan dengan melalui Al-Quran. Pertamanya kita tengok banyak hadis. Terlalu banyak saya nak ambil, memang saya tak terambil. Kalau tentang hadis, cerita pasal Quran aja memang dah banyak. Okey, antaranya Rasulullah SAW pernah bersabda yang bermaksud, janganlah jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Ini maksud hadis saya ambil. Apa makna jangan jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan? Kubur ni maknanya apa? Kubur. Kubur ni kalau kita ambil daripada segi suasana kubur, dia sunyi sepi. Sunyi sepi. Jadi Rasulullah sebenarnya nak menggalakkan kita, jangan jadikan rumah kamu sebagai kuburan, jangan jadikan rumah kita sunyi sepi daripada pembacaan Al-Quran. Kalau nak dikaitkan dengan ilmu Al-Quran, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan, yang mana jangan jadi rumah kita sunyi sepi. Maknanya kita nak kena baca Al-Quran dalam rumah. Banyak fadilat baca Quran ni. Dan satu hadis yang lain pula kata, kalau kita baca surah Al-Baqarah dalam rumah, nescaya syaitan takkan masuk dalam rumah kita lah. Sebab apa? Dalam surah Al-Baqarah tu ada satu ayat yang dikenali sebagai jantung surah Al-Baqarah, ataupun hati surah Al-Baqarah. Ini surah apa ayat dia? Ayat kursi. Jadi kat sini semua yang kita boleh lihat. Baik, saya rasa siapa yang dapat sijil penyertaan tajwid 2-3 minggu lepas, saya ada sentuh tentang bab adab. Adab dalam berilmu. Sebab apa? Yang pertama ni, setiap kali kita ni menuntut ilmu, nak mempertingkatkan diri, belajar Quran, saya faham bukannya satu perkara yang mudah. Bermula daripada merangkak, tak kena huruf dan sebagainya. Jadi sesiapa yang masih lagi baca merangkak, jangan putus asa. Teruskan dengan membaca Quran, ikut aja kumpulan tadarus ni. InsyaAllah dia akan membantu. Kita bantu sama-sama. Kalau ada rakan-rakan kita yang masih lagi dalam keadaan merangkak, tak apa. Sebenarnya mereka yang merangkak ni dapat 2 pahala. Ada hadis yang mengatakan orang yang baca merangkak-rangkak ni dia dapat ganjaran 2 pahala. Baca yang tak merangkak 1. Bermakna dia orang lagi terror, kan? Okey, kenapa dia orang dapat 2 pahala? 2 pahala, pertama dia sebut ayat Al-Quran ni satu huruf, 1 pahala, dia dah dapat pahala. Yang kedua, dia ada usaha untuk belajar. Usaha tu pun dapat pahala. Dan usaha ni semua merupakan ganjaran yang Allah SWT akan berikan ganjaran pahala. Baik. Ilmu ni, kita nak menuntut sejauh mana, setinggi mana pun ilmu yang kita tuntut, percayalah, ilmu kita tak akan bawa kita ke mana kalau kita tanpa adab. Sebab apa? Ilmu yang tanpa adab akan hilang keberkahannya. Jadi setiap ilmu, bukan saja ilmu Al-Quran, ilmu apa pun, sama ada kita belajar hadis ke, nak belajar ilmu fardu ain ke, ilmu fardu kifayah, apa saja ilmu, setiap ilmu mesti ada disertai dengan keberkahan dia. Macam mana nak dapat keberkahan daripada ilmu yang kita belajar? Yang pertama sekali, dia menyentuh adab. Adab individu, adab kita terhadap ilmu tersebut. Kita dah pernah dengar banyak hadis cerita tentang Al-Quran boleh memberi syafaat kepada kita, sama ada di alam barzah maupun dalam akhirat. Sebab tu kita berlumba-lumba membaca Al-Quran untuk mendapatkan syafaat. Tapi kalau kita tak beradab dengan Al-Quran, macam mana nak dapat keberkahan Al-Quran itu sendiri? Macam mana Al-Quran itu nak membiak kita syafaat? Kalau kita tidak cinta Rasulullah SAW, macam mana kita nak dapat syafaat daripada baginda Rasul?
Kita kena duduk dan renungkan. Sebab tu nak kena cinta saya, baru saya selalu cakap I love you. Saya selalu macam itu saya pergi kelas. Ya. Kalau tak, nanti tak boleh dapat keberkahan ilmu yang saya ajar. Ini adab. Saya dah sentuh adab murid dengan guru, guru dengan murid dulu kan. Siapa yang masuk kelas tajwid baca mungkin ingat. Okey, hari ini saya nak sentuh adab terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang sangat besar. Di antara mukjizatnya adalah tidak menimbulkan perasaan bosan ketika membacanya. Bahkan yang terjadi adalah sebaliknya. Ada tak orang baca Quran rasa bosan? Kalau buku lain baca 2-3 kali, 2-3 tahunnya lama, dah tahu lah cerita dia dah bosan lah. Quran ulang pun tak bosan-bosan. Ini antara kelebihan pembacaan Al-Quran ni. Jadi kalau siapa yang pecinta Al-Quran ni, dia kena jaga adab dengan Al-Quran juga. Sebab kalau kita beradab dengan Al-Quran, nescaya Al-Quran itu akan beri kita syafaat. Baik, saya ambil banyak tinggal kesimpulan sajalah saya ambil daripada para ulama yang telah mengajarkan kita tentang bagaimana cara-cara beradab dengan Al-Quran. Dia ada banyak, tapi saya ambil dalam 25 adab. Ada kat sini saya ambil dalam 25 Yang pertama, adab kita nak membaca Al-Quran, kita kena faham Al-Quran ni ada kalamullah. Jadi kita nak kena beradab dan kita kena ada disiplin ilmu untuk belajar membaca Quran, dan kita kena teruskan disiplin tersebut. Pertama, kita kena ikhlas dan meluruskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak belajar baca Quran ni kan, jangan kerana nak lawan dia tu, nak lawan dia ni, dia nak baca lagi bagus pada dia tu. Tak, bukan. Kita kena luruskan niat kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, nak baca Al-Quran, antara adabnya kita kena bersiwak. Bersiwak ni basuh gigi lah, gosok gigi sebelum baca Quran, membersihkan mulut. Sebab mulut kita ni akan keluarkan kalam Allah. Kalam Allah ni, kata-kata Allah kita akan keluarkan daripada mulut kita. Kita kena beradab biar mulut kita ni bersih. Ketiga, menutup aurat. Menutup aurat ni maknanya orang perempuan pun kalau kat rumah, hatta kita seorang pun baca kat rumah, kena tutup aurat. Janganlah tak pakai tudung dan sebagainya tak. Kalau nak masak ke apa kat rumah terserah lah tapi kalau masa nak baca Quran, ambil tudung, capai, tutup aurat, biar pakaian rapi. Ini antara adab kita dengan Al-Quran. Keempat, memakai wangi-wangian. Pakailah baju yang berwangi-wangi sikit. Kita nak baca ni, baca Quran. Tapi jarang-jarang kita kadang-kadang dengan baju butterfly pun boleh baca. Okey. Jangan gitu. Ialah tak orang tengok kan. Tapi jangan gitu. Kita berbual pasal adab. Beradab dengan Quran. Jadi kita kena segana. Malaikat ada. Malaikat yang mencatat amal kita kat sebelah. Dia tengok macam tak style lah kat butterfly pula kakak pergi. Okey. Yang kelima, bersuci ataupun berwudu terlebih dahulu. Ini secara tak langsung boleh menjawab siapa yang saya ingat satu soalan. Ustaz, saya tak ada wudu, boleh tak baca Quran? Boleh. Boleh baca Quran tanpa wudu, tapi nak berhadas besar ni, nak kena bersih daripada hadas besar lah. Dia kan beza hadas besar dengan wudu. Wudu ni kena hadas kecil. Tak ada wudu, boleh baca Quran. Cuma tak ada adab. Daripada segi ganjaran pahala, saya rasa memang berbeza. Bukan saya bagi pahala, tapi saya rasa memang berbeza. Sebab orang yang berusaha dengan orang yang tak tahu baca, merangkak-rangkak dia berusaha untuk baca, dia dapat ekstra pahala. Jadi kita berusaha angkat wudu, InsyaAllah kita akan dapat ekstra pahala. Ini semua beradab. Saya tak kata tak ada wudu tak boleh baca, boleh. Tapi ini saya nak contoh hari ini tentang beradab. Okey. Yang keenam, mengawalinya dengan membaca ta'awuz. Mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ta'awuz apa? Yang baca na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita kena minta perlindungan daripada Allah sebelum kita mula baca. Disunatkan untuk membacanya sebab kita minta perlindungan daripada Allah sebab kita nak baca ni adalah kalamullah, kata-kata Allah. Okey. Yang ketujuh, ini beradab, jangan sensitif sangat. Kalau tak duduk kat bawah, kena duduk bersila.
atau duduk iftirash. Tapi kalau yang dalam keadaan uzur itu diringankan lah. Dia boleh duduk atas kerusi lah maknanya. Sebab itu kalau kita tengok lama-lama dulu, kaedah bertalaki dan tak nak duduk atas kerusi. Saya belajar kat Pergah dulu pun banyak kerusi, dia tak kasih. Duduk kat lantai. Saya pun duduk kat lantai juga dengan rehal, duduk bersila. Tak apa, duduk yang kat atas tu kita kategorikan mereka sebagai uzur lah. Dan keadaan tertentu mereka tak boleh. Jadi sama juga macam solat. Ada orang solat diri, ada solat duduk. Sendiri tahulah sendiri punya strength and weakness. Kalau awak sendiri tahu awak tak boleh, tak apa, asalkan tak memudaratkan. Jangan orang lain duduk kursi pun nak juga. Yalah, dia boleh duduk kursi pasal dia pakai kaki sakit. Kita tak sakit, tak boleh lah. Macam solat, kita kena tengok kategori manusia ni berbeza-beza. Kita tengok keadaan. Okey. Ke-8 antara adab membaca Quran hendaklah menghadap ke arah kiblat. Kalau dapat lah, kadang-kadang kat kelas pun susah juga. Semua nak pergi pusingkan kerusi, saya pun nak kena pusingkan meja kat sana. Semua menghadap kiblat, kat kiblat sana saya semua untuk belakang saya. Saya pun nak juga menghadap kiblat. Contoh itu beradab. Tapi tidaklah sampai jadi besar apa, tidaklah adab. Okey. Yang ke-9, mentakdaburi. Takdabur ni mentadabur. Tadabbur ni apa makna tadabbur? Dalam Quran banyak ayat tentang tadabbur ni. Allah suruh kita baca Quran untuk kita tadabbur. Tadabbur ni makna kita kena baca dan renung-renungkan apakah makna-makna yang tersirat di sebalik yang tersurat. Kadang-kadang dia ayat Quran ni ada ayat yang mutasyabihat, ada ayat yang muhamad dan sebagainya. Yang kita tak nampak, kita kena duduk renungkan baru kita nampak, oh ini yang Allah mana nak. Ini memerlukan ilmu. Tadabbur ni kita kena duduk, kita tengok satu ayat tu. Sebab tu dalam kelas tajwid, selain daripada ajar tajwid, kadang-kadang saya masa tak ada sebenarnya, tapi saya selalu selit-selitkan sikit lah kaitan tentang ilmu-ilmu tafsir, ilmu asyiak dan sebagainya. Dia berkait dengan ayat lain dan sebagainya. Sesuatu ayat Quran ni kita tak boleh ambil direct to the point. Dia kadang-kadang berkait dengan ayat Quran yang di surah lain atau di ayat lain. Ataupun dia ada berkait dengan hadis pula. Hadis pula. Dia tak berkait dengan ayat Quran, dengan hadis. Kalau tak ada juga berkait, baru kita ambil sumber hukum melalui para ulama-ulama yang mutabar. Itu kaedah dia. Kita kadang-kadang dengan ilmu kita tak seberapa, kita tak ada kemampuan lah, saya bilang, tak ada kemampuan untuk mengambil. Kita kena tadabburkan, merenung apa mesej sebenarnya yang ada dalam Quran. Quran ni bukan hanya untuk dibaca. Sebenarnya dia lebih daripada itu. Kita kena mengamalkan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Dalam Al-Quran banyak. Al-Quran ni kita punya buku panduan kehidupan sebenarnya. Buku panduan kehidupan di dunia dan di akhirat. Dia sama juga macam buku panduan nak memandu. Ada buku highway code. Kenapa tak belajar highway code? Susah nak mandu. Pasal dia tak faham apa makna lampu merah, apa makna lampu hijau. Dia main bedal je langgar. Zebra crossing dia tak faham. Kena faham dulu buku highway code tu. Okey. Ke-10, taksur fil qalbi. Ini maknanya mengesankan dalam hati. Setiap pembacaan kita cuba kesankan dalam hati kita. Kasih fahamkan ayat tu. Sebab tu dia ada tahap-tahap. Baca Quran ni, ada orang tahap ikra, baru nak kenal huruf, ada orang tak boleh baca, tak tajwid, ada orang dia upgrade lagi nanti. Kenal pula bahasa Arab dalam Al-Quran. Lepas tu belajar bab tafsir, baru masuk bab taranum dan sebagainya. Ini semua kita kena upgrade satu persatu. Janganlah kita tak upgrade tu, kita nak masuk bab atasan, janganlah. Kena berperingkat-peringkat macam sekolah. Sekolah pun kena daripada primary baru pergi secondary kan. Tak boleh terus langsung pergi secondary kan. Dia kena tahap dia. Okey, yang ke-11, membenarkan kalamullah itu. Ia adalah pun dia yang hak kerana ia merupakan antara salah satu daripada rukun iman. Kita percaya pada Al-Quran Al-Karim. Silakan Haji Khalid boleh sampai. Kita habiskan beradab ni sikit ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, amalan bertadarus ni juga merupakan sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah selalu bertadarus. Dia ada dia punya rakan sparring dia, antaranya adalah malaikat Jibril alaihissalam sendiri. Okey.
Dan ada juga seterusnya membaca Al-Quran ini dengan tartil. Ini saya dah lompat sikit, saya pergi ke ada yang kata 16. Baca dengan tartil. Tartil ni apa? Okey, kata Sayyidina Ali radhiyallahu an, tartil ni dia juga merangkumi bab tajwid. Kena baca dengan cermat lah. Kalau bahasa Melayu kan tartil kan, dengan cermat baca, dengan tajwid pun nak kena apply juga. Sebab tu penting ni kita belajar ilmu tajwid tadi kan. Okey, ke-17 ni baca dengan membaguskan suara. Membaguskan suara ini merupakan antara syiar Islam. Kalau kita baca Quran dengan suara yang baik, dia berapa menarik orang untuk lebih rapat kepada agama kita. Nak macam azan kan, kadang-kadang kena bila-bila yang laungan azan dia bersedap kan, tertarik kita nak masuk masjid. Kan azan kita pun macam lemah ya. Ini semua adalah syiar Islam, antara dakwah. Sebab itu dalam Islam kita ada kaedah membaca Quran menggunakan kaedah apa? Bertaranum. Taranum ni pun nak memperindahkan bacaan Quran, berlagu dan sebagainya. Boleh masuk taranum. Saya suka juga dengan orang baca taranum. Tapi seperti mana saya kata tadi, dia kena bertahap. Kan kalau kita dah boleh mantapkan pembacaan tajwid kita, silakan teruskan dengan pembacaan taranum. Jangan tajwid belum betul lagi terus masuk taranum. Pasal taranum dengan tajwid lebih utama tajwid. Jadi kita kena berikan hak-hak dan keutamaan dia. Tajwid ni pun dia ada hak-hak huruf-huruf yang kita kena sebut. Kita kena berikan hak-hak tersebut, tentang makhraj huruf tersebut, tentang sifat-sifat huruf tersebut. Dia ada hak-hak dia. Jadi kita kenalah beri hak-hak tersebut kalau kita nak beradab dengan Al-Quran tadi kan. Ini semua antara adab-adab dengan Al-Quran. Okey, lagi satu lagi, meletakkan mushaf ni Al-Quran tu di tempat yang tinggi. Ini antara adab kita dengan Al-Quran. Kita tak boleh letak kat lantai sembarang, balik into rumah campak, tak boleh. Letak kat almari, laci yang tinggi-tinggi. Sebab tu antara kita tengok orang baca Quran ni, adab dia letak kat tinggi. Kalau dia duduk bersila sekalipun, dia takkan letak kat lantai. Dia akan alaskan rehal. Biar Quran tu tinggi sikit daripada paras lantai. Ini beradab. Kalau dulu saya kampung ke mengaji kan, kalau kesian orang dulu mungkin rehal tak cukup, murid ramai, satu kampung semua datang ke satu rumah kan, rehal sampai tak ada. Tapi guru ngaji saya, dia sampai masuk bilik ambil bantal. Dia masuk bilik, dia halas bantal. Dia bilang, Andres halas bantal. Saya ingat dia masuk bilik susah tidur apa, sedap-sedap ambil bantal. Rupa dia suruh halas bantal. Maknanya jangan sampai Al-Quran kat lantai. Alas bantal tak ada rehal. Kalau cukup rehal, dia kasi kita rehal. Kadang-kadang saya datang lambat, tapi saya punya muka memang selalu lambat. Sebab tu saya selalu pakai bantal. Orang pakai rehal. Tak apa, datang siang dapat, siapa datang cepat dapat pakai apa, rehal. Yang datang lambat macam saya ni semua selalu pakai bantal je. Okey, itu antara adab lah. Okey, jadi yang seterusnya, yang terakhir ni, yang saya katakan tadi, setiap mereka yang belajar membaca Al-Quran, ajarkanlah kepada orang lain. Ajar, walaupun satu ayat tak apa. Macam ada yang tadi tentang hadis apa? Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik mereka yang belajar baca Al-Quran adalah mereka yang mengajarkannya. Ini bukan saya kata, ini Nabi kata. Ajar, jangan takut. Saya tak ada arah Ustaz. Ajarlah anak ke, cucu ke, jiran-jiran kita yang terdekat, ajar. Saya pun dulu sebenarnya tak minat mengajar. Terus terang saya kata, saya dah kata saya tak minat mengajar. Betul. Sebab anak-anak saya sekolah lagi banyak 1 jam. Mengajar gaji kecil, saya gaji besar saya dulu. Betul. Ini terus terang saya kata. Sampai saya anak kerja dapat kerja dah apa, baru saya dah tak apalah. Saya rasa tiba masanya untuk saya mengajar. Baru saya fokus full time untuk mengajar. Sebab tak, saya kerja biasa je. Kan? Habis gaji kecil dah bang. Rumah saya takut pula. Tak apalah, saya anak-anak kita dah kerja. Kita bukan belanja banyak lagi sekarang. Kita diri lagi sudah ada orang lah. Tapi Alhamdulillah, rezeki sentiasa mencukupi. Itu yang penting. Yang penting bukan banyak atau sikit gaji kita, keberkahan rezeki kita. Sama juga saya nak kata tadi, keberkahan ilmu yang kita belajar. Dengan guru mana pun, silakan. Bukan belajar dengan saya, dengan mana-mana asatiza pun silakan. Kita nak keberkahan ilmu dia. Boleh? Okey, baik. Masa pun dah tak mencukupi, jadi saya rasa saya akhiri ucapan saya sini dulu dengan ucapan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama doa tak tahu ya.
doa, khatam Quran dah baca. Dah baca. Tanya tak nak baca nanti. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan saya hormati Tuan Khalid, pengurusi baru kita, Puan Garsong, manager Janur, pada semua muslimah tadarrusian, terima kasih saya ucapkan kerana acara tadarus tahunan kita, juga tahun tadarus mingguan. Alhamdulillah, kebanyakan adalah daripada tadarus mingguan, juga daripada kita congkel daripada kelas tajwid. Alhamdulillah tahun ini. Lepas tu Congkel lah. Kalau cakap baru kita memang every Monday ada tadarus setiap hari Senin 9 sampai 12. So kita dah berapa tahun tak tahu lah berapa tahun. Dah lama. So lama baru ke lama boleh. Anggotanya setiap hari Senin ialah dalam 30 orang. Setiap hari Senin, alhamdulillah. So kita juga di sini kita selalu diundang oleh masjid-masjid lain, alhamdulillah. So saya ingatkan lagi pada 18 hari bulan kita diundang oleh Masjid Darussalam. Kita dah bagi tahu tadi Okay, saya tak buat, maaf, tak cakap panjang lagi dah cakap So saya persilakan tu nanti kali untuk beri sepatah 2 kata, silakan. Saya dengan video dia kejap.